Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Dalam video pada kali ini, kita akan membincangkan pelajaran matematik tambahan SPM kinematik, iaitu pergerakan pada garis lurus bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang pertama, kita telah membincangkan berkenaan dengan asas-asas penting berkenaan dengan pergerakan, berkenaan dengan jarak, laju, laju dan kecutan. Dalam bahagian yang kedua, kita masih membincangkan berkenaan dengan kuantiti-kuantiti ini, iaitu berkenaan dengan kuantiti laju dan kecutan. Dalam bahagian 2 ini juga kita akan melihat bagaimana pembezaan dan pengamiran digunakan dalam kita menyelesaikan masalah yang melibatkan pergerakan pada garis lurus ini. Laju adalah kadar perubahan jarak dengan masa tanpa mengambil kira arah gerakan, sementara hal laju adalah kadar perubahan jarak pada arah tertentu dibandingkan dengan masa ataupun kadar perubahan sesaran dengan masa. Masa digunakan untuk mewakili sesaran adalah S. So, S adalah sesaran. Simbol yang digunakan untuk masa adalah T. Simbol yang digunakan untuk laju adalah V. Jadi, kita boleh tulis V adalah sama dengan ds per dengan dt, iaitu kadar perubahan sesaran dengan masa. Sebaliknya juga, sekiranya kita hendak mendapatkan sesaran dalam sebutan laju, kita boleh dapatkan dengan cara kita lakukan operasi songsang kepada pembezaan ini. Ini adalah bentuk pembezaan. Jadi sekiranya kita ada suatu fungsi laju dalam sebutan T, maka kita boleh dapatkan sesaran. Sesaran adalah kameran untuk laju terhadap masa. Jadi dengan cara kita kamerkan laju, kita akan mendapat sesaran. Jadi sekiranya jasad itu bergerak ke sebelah kanan, kita katakan lajunya bernilai positif. Sebaliknya, sekiranya dia bergerak ke sebelah kiri, nilai lajunya adalah negatif. Ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Sekiranya tidak ada sebarang perubahan dari segi sesaran, itu bermakna nilai lajunya adalah sama dengan sifar. Laju tetap ataupun laju seragam bermaksud objek itu bergerak dalam keadaan lajunya tidak berubah, iaitu kadar perubahan sesaran dengan masa adalah sama. Sekiranya suatu jasad itu bergerak daripada satu titik tetap O, dia mula bergerak pada satu titik tetap O, maka T-nya adalah sama dengan kosong, S sesarannya pun bernilai kosong, dan V juga bernilai kosong. Sekiranya jasad itu pegun ataupun berhenti, nilai V adalah sama dengan kosong. Katakan kita ada S sama dengan T kuasa 2 tolak 3T tambah 5. Ini adalah suatu fungsi S dalam sebutan T. Perhatikan berapakah nilai sesaran bergantung kepada nilai T. Kita boleh gantikan nilai T untuk dapatkan nilai sesaran. Kalau T sama dengan kosong, katakan sesarannya adalah 0 kuasa 2 tolak 3 darab 0 tambah 5, iaitu S sama dengan 5. T sama dengan 0, S sama dengan 5. Itu memberi gambaran kepada kita bahawa di awal pergerakan ketika masa kosong, sesarannya 5. Jasad ataupun objek ini bergerak bukan bermula daripada titik O. Dia bermula 5 meter daripada titik O. Dalam kes ini, katakan kita nak mendapatkan apakah dia nilai laju dalam sebutan T. Daripada fungsi sesaran yang kita ada, kita boleh lakukan pembezaan sebabnya kita dah tahu V sama dengan ds per dengan dt. Kita bezakan sesaran terhadap
masa. Bila kita bezakan T kuasa 2, kita akan dapat 2T. Tolakkan dengan bezakan 3T, kita dapat 3. Bezakan 5, kita akan dapat 0. Jadi ini adalah merupakan hal laju dalam sebutan T bagi jasad yang bergerak. S sama dengan T kuasa 2 tolak 3T tambah 5. Sebaliknya, katakan kita ada suatu fungsi hal laju dalam sebutan T. Katakan V sama dengan 2T tolak 3. Kita juga boleh mendapatkan apakah dia fungsi sesaran dalam sebutan T. Tetapi kita perlukan maklumat tambahan. Katakan ketika T sama dengan 0, S sama dengan 5. Sebenarnya kita gunakan kes yang tadi. Kita tahu bahawa bila kita bezakan sesaran, kita akan mendapat hal laju. Jadi untuk mendapatkan sesaran daripada hal laju, apa yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan kameran fungsi hal laju terhadap masa. Jadi dalam kes ini, fungsi hal laju adalah 2T tolak 3. Kita kamerkan terhadap masa. Jadi bila kita kamerkan 2T, kita dapat 2T kuasa 2 per 2 tolak 3T berkan dengan 1 tambah C. Perhatikan kita ada nilai pemala bila kita lakukan kameran. Bagaimana untuk kita dapatkan nilai C ini? Kita perlukan maklumat tambahan. Tadi, bila T sama dengan 0, S sama dengan 5. Bila kita gantikan, 5 sama dengan 0 tolak 0 tambahkan dengan C. Perhatikan nilai C adalah 5. Jadi, fungsi sesaran di sini adalah S sama dengan T kuasa 2 tolak 3T tambah 5. Jadi perhatikan, daripada sesaran kita boleh dapatkan hal laju V, dan sebaliknya daripada hal laju kita boleh juga dapatkan sesaran menggunakan pembezaan dan pengameran. Pecutan pula adalah kadar perubahan hal laju. Maknanya kita bandingkan perubahan hal laju dengan masa. Jadi untuk kita mendapatkan pecutan daripada fungsi hal laju, apa yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan kameran hal laju terhadap masa. Jadi kalau kita lakukan operasi songsang, maknanya kita boleh mendapatkan apakah dia hal laju sekiranya kita ada fungsi pecutan, iaitu dengan cara kita lakukan kameran. Katakan kita ada S sama dengan 2T kuasa 2 tambah 3T tolak 1. Kita dikehendaki mendapatkan hal laju dan juga pecutan. Jadi untuk dapatkan hal laju, kita perlu lakukan pembezaan ke atas fungsi S, ds per dengan dt. Bila kita bezakan 2T kuasa 2, kita akan dapat 4T tambahkan dengan 3 tolak 0. So maknanya V sama dengan 4T tambah 3. Untuk kita dapatkan A, kita perlu bezakan hal laju terhadap masa, iaitu kita bezakan 4T tambah 3, kita akan dapat 4. Begitu juga sebaliknya, sekiranya kita ada S, kita boleh dapatkan. Kalau sekiranya kita ada A, kita boleh dapatkan V, dan seterusnya kita boleh dapatkan S dengan cara kita lakukan pengameran. Okey. Untuk mendapatkan fungsi yang lengkap, kita perlukan maklumat tambahan. Katakan dia gunakan soalan yang sama. Katakan kita bermula dengan A sama dengan 4, pada masa T sama dengan 0, V katakan sama dengan 3, dan S sama dengan negatif 1. Kita dikehendaki mendapatkan fungsi bagi V dan juga S. Jadi daripada A, kita boleh dapatkan V dengan cara kita kamerkan A terhadap masa. Bila kita kamerkan pecutan, maknanya kita kamerkan 4 terhadap masa. Kita kamerkan 4, kita akan dapat 4T tambah C. Sekarang kita perlu dapatkan nilai C dengan cara melihat maklumat tambahan yang kita ada. Bila T sama dengan 0, V sama dengan 3. Maknanya 3 sama dengan 0 tambah C. Ini memberikan kita nilai C. Jadi V akan sama dengan 4T tambah C. C adalah 3. Seterusnya kita boleh dapatkan sesaran S. Dan dapatkan S, kita kamerkan V terhadap masa, iaitu kita kamerkan 4T tambah 3 terhadap masa. Bila kita kamerkan 4T, dapat 4T kuasa 2 per dengan 2
tambahkan dengan 3T kuasa 1 per dengan 1 tambahkan dengan C. So ini adalah S. Kemudian kita perlu gunakan maklumat bila T sama dengan 0, S sama dengan negatif 1. Maknanya negatif 1 sama dengan 2T kuasa 2, T sekarang 0, so sini 0, sini 0, so negatif 1 sama dengan C. Oleh sebab itu, fungsi lengkap bagi sesaran S sama dengan 2T kuasa 2 tambah 3T tolakkan dengan 1. Cukup dulu untuk kali ini, hingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan yang memerlukan. Subscribe juga channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.